Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Azira binti Ismail akan menerangkan ataupun akan menyambung semula penerangan tentang bab 1 iaitu perniagaan dan persekitaran, yang mana kita akan sambung semula kepada subtopik 1.3 iaitu fungsi perniagaan dan juga subtopik 1.4 persekitaran perniagaan. Jadi seterusnya kita akan lihat kepada subtopik 1.3 iaitu di sini kalau kita lihat dia melibatkan 4 fungsi perniagaan iaitu pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Okey, kita teruskan. Kat sini, fungsi yang pertama adalah pengeluaran. So, pengeluaran ini adalah proses menukar sumber pengeluaran kepada barang siap atau barangan separa siap. Contoh kat sini kalau kita lihat bagi pengeluaran donat. So, dia melibatkan proses menukarkan input. Contoh inputnya seperti tepung dan bahan-bahan yang lain kepada penghasilan donat itu sendiri. Selain daripada itu, perkhidmatan juga dianggap sebagai produk. Jadi sebarang proses ataupun penyediaan kemudahan perkhidmatan tersebut dianggap sebagai pengeluaran. Pengeluaran juga adalah satu proses mencipta nilai tambah kepada sesuatu input untuk menjadikannya kepada output. Jadi yang pentingnya di sini nilai tambah itu mesti menjamin kepuasan pengguna ketika menerima output yang dibelilah. Okey. Yang seterusnya fungsi perniagaan pemasaran. So, pemasaran ini adalah satu sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsep 4P, iaitu konsep produk, konsep price iaitu harga, promosi ataupun promotion dan juga place ataupun pengedaran sesuatu produk. Jadi, aktiviti pemasaran ini menggalakkan berlakunya pertukaran antara barang dengan wang bagi memenuhi keperluan dan juga mencapai objektif. So, seterusnya kita lihat kepada fungsi perniagaan iaitu keuangan. Keuangan adalah aktiviti menguruskan kewangan, antaranya adalah mendapatkan dana, menguruskan dana dan menentukan bagaimana dana itu digunakan secara sepatutnya dalam sebuah perniagaan. Contoh seperti kita membuat pinjaman pada bank. Adakah kita akan membuat pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang ataupun kita akan buat pinjaman secara pinjaman daripada keluarga ataupun saudara mara. So itu bergantung kepada perniagaan yang kita buat kan. Okay, itu adalah fungsi perniagaan dari segi kewangan, dari segi menguruskan dana yang ada dalam perniagaan. Seterusnya kita lihat kepada fungsi perniagaan yang terakhir iaitu sumber manusia. Sumber manusia ataupun human resource ini merupakan staf ataupun pekerja yang merangkumi level pekerja sehingga pengurus yang terdapat di dalam organisasi. Jadi di sini staf ataupun pekerja dan pengurus yang terdapat dalam organisasi bergantung kepada tingkat ataupun level-level staf itu, yang mana ia akan menawarkan bakat, pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman bergantung kepada tahap mana staf ataupun pengurusan yang terlibat. Okey. Jadi pekerja ini penting dalam perniagaan ataupun staf ini ataupun sumber manusia penting kerana dia akan memastikan berfungsinya tidak sesuatu perniagaan. Okey. Seterusnya kita akan sambung kepada subtopik 1.4. So kalau kita rumuskan untuk 1.3 tadi, dari 1.3 tadi kita lihat ada 4 fungsi perniagaan yang terlibat, iaitu pengeluaran, pemasaran, keuangan dan sumber manusia. So, topik yang seterusnya kita akan lihat lebih banyak pecahannya, yang mana persekitaran perniagaan dapat dibahagikan kepada dua
persekitaran. Yang mana yang pertama melibatkan persekitaran perniagaan bagi pihak berkepentingan, dan yang kedua persekitaran perniagaan bagi persekitaran umum. So kalau kita lihat pecahannya, ada 8 pihak berkepentingan untuk persekitaran perniagaan di sini, yang mana dia melibatkan pelanggan, pembekal, pembiaya, pemodal atau pelabur, pesaing, kerajaan, pekerja dan masyarakat. Okay, banyaknya ada 8. Untuk persekitaran umum, dia akan melibatkan 6 persekitaran di bawahnya, iaitu ekonomi, teknologi, sosio-budaya, politik dan undang-undang, global, dan yang terakhir sekali fizikal ataupun semula jadi. So kita akan terangkan, cikgu akan terangkan satu persatu, bermula dengan persekitaran perniagaan bagi pihak berkepentingan. Dengan pihak berkepentingan iaitu pelanggan. So siapakah itu pelanggan? Pelanggan ialah pihak ataupun orang yang membeli dan menggunakan sesuatu produk. Jadi keputusan pembelian ataupun keputusan pelanggan untuk membeli atau tidak sesuatu barang itu akan mempengaruhi kegagalan atau kejayaan sesuatu produk, sesuatu perniagaan. Jadi di sini apa fungsi perniagaan? Perniagaan pun memastikan barang yang dihasilkan itu memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan, supaya pelanggan akan membeli produk berkenaan. Jadi setiap daripada perniagaan perlu memastikan perubahan cita rasa pengguna dikenal pasti, sebab ia akan mempengaruhi pembelian pengguna ke atas sesuatu barangan. Okay, yang seterusnya kita lihat kepada pihak berkepentingan pembekal. So pembekal ini siapa? So, pembekal ini adalah pihak yang menawarkan keperluan kepada sebuah perniagaan, seperti input ataupun bahan mentah, pekerja, pengangkutan. Jadi oleh itu pentingnya pembekal ini kepada perniagaan, kerana ia akan memastikan perniagaan itu dapat berjalan lancar. Okey, kerana jika hubungan yang baik tidak dibuat di antara perniagaan dengan pembekal, jadi dia akan menghalang ataupun kelancaran operasi perniagaan itu akan terganggu. Selain daripada itu, kualiti bekalan yang dibekalkan oleh pembekal juga akan memastikan kualiti produk yang dihasilkan oleh sesuatu perniagaan. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya pembekal ini kepada sesebuah perniagaan. Okay, seterusnya kita akan lihat pula pihak berkepentingan yang ketiga, iaitu pembiaya. Siapakah itu pembiaya? Iaitu pihak yang menyediakan kemudahan pinjaman kewangan, sama ada terdiri daripada pihak bank ataupun institusi kewangan yang berdaftar. Ini bagi membolehkan perniagaan menjalankan aktivitinya dengan sempurna. So, bantuan kewangan yang diberikan akan membantu perniagaan untuk meneruskan perniagaan dan juga mengembangkan perniagaan ke tahap yang lebih baik. Okay. Seterusnya, lihat kepada pihak berkepentingan pemodal atau pelabur. So, mudahnya pemodal atau pelabur adalah pihak yang menyumbangkan modal ataupun menyumbangkan keperluan kewangan kepada perniagaan. Ia terdiri daripada siapa? Terdiri daripada pelabur atau pemegang saham. Okey, oleh itu pelaburan yang diberikan oleh pelabur atau pemodal ini akan memastikan perniagaan dapat beroperasi pada tahap yang optimum dan berjalan dengan sempurna dan lancar. Okey, jadi oleh itu pentingnya pelabur kepada perniagaan ini dari segi modal yang dapat disuntik dalam perniagaan. Kita teruskan dengan pihak yang kelima. So, pihak berkepentingan yang kelima adalah pesaing. Okay, pesaing ini adalah seperti perniagaan lain yang mengeluarkan suatu barangan tapi untuk keperluan pelanggan ataupun pengguna yang sama dalam industri yang sama. Sebagai contoh, kalau kita ambil industri kain,
Okey, jadi kita akan lihat ada beberapa perniagaan yang mengusahakan kain di satu-satu kawasan. Jadi, ia akan melibatkan persaingan dalam perniagaan kain tersebutlah. Jadi di sini apa yang perlu dilakukan oleh perniagaan, dia harus memastikan kekuatan dan kelemahan bersaing supaya persaingan itu dapat dilakukan dengan baik dan kita boleh pastikan persaingan yang sihat di antara pesaing-pesaing tersebut. Selain daripada itu, persaingan yang dilakukan akan dapat menghasilkan produk yang lebih bermutu dan berkualiti bagi memenuhi keperluan pengguna. Okey, jadi persaingan ini penting supaya perniagaan dapat menghasilkan produk yang berkualiti, dapat memastikan persaingan yang sihat di antara pesaing dan dapat memastikan perniagaan lebih berkembang maju. Okay, jadi kita lihat kepada pihak berkepentingan yang seterusnya. Kalau di sini dah 5 so kita ada 3 lagi, sabar ya. Okay, kita lihat. Okay, yang ke-6. So, kerajaan. Siapakah itu kerajaan? Kerajaan ialah pihak yang mentadbir sebuah negara dan bertanggungjawab melaksanakan dasar pemberian galakan dan insentif kepada perniagaan serta pihak yang menguatkuasakan undang-undang. Jadi di sini perniagaan perlu memastikan undang-undang dipatuhi dan segala peraturan juga dipatuhi seperti cukai perniagaan, seperti tidak melakukan perniagaan yang menyalahi undang-undang atau memastikan terutamanya barang-barang kawalan diikut ataupun mengikut kepada harga yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selain daripada itu, kerajaan juga memastikan perkembangan perniagaan ini melalui pemberian galakan dan juga insentif. Jadi dengan itu perniagaan akan dapat dikembangkan dengan ataupun perniagaan akan dapat mengembangkan perniagaannya dengan lebih baik. Okey, seterusnya untuk pihak berkepentingan yang ketujuh adalah pekerja. Siapakah itu pekerja? Jadi pekerja ini adalah individu yang menawarkan masa, tenaga, fikiran dan kemahiran dalam melakukan kerja-kerja dalam sesuatu perniagaan. Jadi jika bayangkan jika pekerja ni semua tak ada. So apa berlaku kepada perniagaan? Okey, perniagaan itu akan lumpuh dan tidak dapat meneruskan perniagaan. Jadi setiap tindakan perniagaan ke atas pekerja ataupun setiap tindakan pihak pengurusan ke atas pekerja terutamanya akan menentukan bagaimana perniagaan itu boleh berjaya ataupun tidak. So di sini perniagaan memerlukan pekerja yang cekap dan mahir dan perniagaan juga memerlukan pekerja yang mempunyai produktiviti yang tinggi bagi meningkatkan ataupun menambah baik prestasi perniagaan pada masa akan datang. Okey, so kita teruskan. Alhamdulillah, kita dah sampai pada pihak berkepentingan yang terakhir. So kalau kita lihat kat sini yang terakhir adalah masyarakat. Siapakah itu? Masyarakat. So masyarakat ini adalah satu jaringan perhubungan antara individu di dalam sesuatu komuniti yang menggambarkan kerakyatan, hak, etika yang diamalkan penduduk sesebuah negara. So kalau kita lihat kat sini, masyarakat ini kalau di Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. So pihak berkepentingan dari segi masyarakat ini penting kepada perniagaan bagi memastikan, kerana di situ kita lihat perniagaan mesti memastikan dapat memenuhi ataupun mewujudkan jaringan ataupun perhubungan yang baik dengan komuniti atau masyarakat. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat, masyarakat akan mempengaruhi aktiviti perniagaan. Okey, dan perniagaan ini memerlukan masyarakat untuk membentuk imej sesuatu perniagaan. Okey, kita selesai untuk bahagian tanggungjawab dari segi pihak berkepentingan. Jadi kita boleh teruskan untuk tanggungjawab bagi persekitaran umum. Okey. Jadi di sini ada 6 faktor di bawah persekitaran umum.
Yang pertama, kalau kita lihat kat sini dari segi ekonomi. So, ekonomi ini memberi kesan yang agak kuat ataupun yang agak memberi kesan yang banyak kepada perniagaan. Contoh kat sini, keadaan ekonomi akan mempengaruhi sesuatu perniagaan. Okey, contoh kalau ekonomi yang kurang stabil, ia akan menyebabkan perniagaan tidak dapat dikembangkan. Okey, di sini ekonomi ini merujuk kepada situasi ekonomi dalam dan luar negara, sistem ekonomi, pasaran wang dan kadar faedah yang akan mempengaruhi perniagaan. Okey, jadi ekonomi yang bagus, ekonomi yang baik dan ekonomi yang stabil menjamin menjamin kepada perkembangan sesuatu perniagaan. Faktor persekitaran umum yang seterusnya teknologi. So di sini perniagaan perlu memastikan, okey, dia punya keupayaan untuk mengikut kepada perkembangan teknologi. Teknologi ini adalah apa? Adalah satu kaedah baharu dalam melakukan sesuatu kerja. So, dengan adanya teknologi, suatu perniagaan akan dapat meningkatkan produktiviti, meningkatkan keluaran, menjimatkan masa dan juga mengurangkan kos. Jadi di sini survival sesuatu perniagaan akan lebih baik jika dibantu ataupun dengan menggunakan teknologi yang terbaik dan yang terkini. Okay. Kepada yang seterusnya, kita melihat kepada faktor persekitaran umum sosio-budaya. Apakah itu sosio-budaya? So, sosio-budaya merujuk kepada kepercayaan agama, budaya, adab resam, cita rasa penduduk sesebuah negara. Contoh kalau di Malaysia ni kita ada berbagai agama, kita ada berbagai budaya, kita ada agama Islam, kita ada agama Hindu dan sebagainya. Jadi perniagaan perlu memastikan produk yang dihasilkan mengikut ataupun mengambil sensitiviti sosio-budaya sesebuah negara ataupun kepercayaan sesuatu bangsa. Kan? Jadi dekat sini kalau kita lihat pengeluaran ataupun produk yang dihasilkan perlu menyesuaikan dengan kehendak komuniti ataupun masyarakat setempat bergantung kepada sosio-budaya yang kita fokuskan. Jadi perniagaan yang memahami ataupun yang dapat mengikut kepada corak sosio-budaya yang sepatutnya akan dapat menguasai sesuatu pasaran yang diinginkan. Okey. So yang seterusnya kita lihat pada politik dan undang-undang. Apakah itu politik? So politik ini merujuk kepada keadaan sebuah negara yang dipengaruhi oleh fahaman parti politik yang memerintah. Macam juga ekonomi, kestabilan politik penting bagi memastikan kelancaran ataupun perkembangan sesebuah aktiviti perniagaan. Okey. Jadi kalau politiknya ataupun keadaan negaranya kurang stabil ataupun dalam keadaan politik yang kacau bilau, ini akan mengganggu kelancaran ataupun perkembangan sesebuah perniagaan. Jadi bagi undang-undang pula, jadi kalau kita lihat dari segi politik ya, so sekarang kita lihat dari segi undang-undang. So undang-undang ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa terhadap perniagaan. Jadi di sini perniagaan semestinya perlu mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kerana undang-undang ini akan mempengaruhi ketidakpatuhan kepada undang-undang mempengaruhi kepada kelancaran perniagaan, sesuatu perniagaan. Jadi ini memastikan perniagaan itu dapat diteruskan dengan maju dan diyakini oleh pelanggan. Contohnya perniagaan mesti memastikan perniagaan itu mematuhi dari segi apa? Dari segi tidak melakukan tidak melakukan rasuah dan sebagainya. Okey. Yang kita lihat kepada persekitaran umum dari segi global. So di sini kalau kita lihat global ini adalah melibatkan aktiviti perniagaan yang melampaui sempadan sebuah negara. So ia menunjukkan suatu perniagaan itu berkembang kepada
antarabangsa ataupun kepada yang lebih luas. Okey, so di sini cabaran-cabaran akan bertambah untuk sebuah perniagaan jika ia akan mengembangkan perniagaannya ke peringkat global. Antaranya dari segi cabaran dari segi politik, undang-undang dan ekonomi dunia. Jadi untuk memastikan sesuatu perniagaan itu bersedia untuk pergi ke peringkat global, perniagaan itu perlu memastikan dia dapat menghadapi cabaran-cabaran yang tersebut tadi. Okey. Jadi seterusnya kita faktor persekitaran umum yang terakhir iaitu fizikal dan semula jadi. Okey, fizikal ini merujuk kepada kemudahan infrastruktur di suatu tempat. Apa kemudahan infrastruktur yang kita boleh lihat? Contohnya seperti apa? Jalan raya, pengangkutan, telekomunikasi, kemudahan air, kemudahan elektrik dan lain-lain, kan? Jadi ini penting untuk memastikan kelancaran proses perniagaan. Jadi kalau di situ atau perniagaan itu ditempatkan di lokasi yang kurang kemudahan infrastrukturnya, contohnya tiada kemudahan jalan raya, so itu akan menghalang dari segi penghasilan sesuatu produk atau barang ataupun servis yang dilakukan oleh sebuah perniagaan. Okey, seterusnya fizikal kita selesai. Kita tengok kepada bahagian semula jadi. Semula jadi ni apa ya? Semula jadi ni merujuk kepada sumber semula jadi alam seperti bahan galian, hasil tanaman, air, udara dan lain-lain sumber asli yang diperlukan sebagai input untuk pengeluaran dalam sesuatu perniagaan. Jadi di sini penting semula jadi ini ataupun sumber asli ini bagi memastikan kelancaran sesuatu perniagaan. Contoh kalau kita kekurangan contoh sumber air di situ kan, tak ada air. Jadi perniagaan tersebut susah nak meneruskan ataupun mengeluarkan ataupun menghasilkan produk dalam suatu perniagaan yang diperlukan. Okey. Jadi di sini satu perniagaan perlu memastikan sumber-sumber alam ini, sumber-sumber semula jadi ini mencukupi untuk memastikan sesuatu produk itu dapat dihasilkan dengan lancar dan sempurna. Jadi di sini perniagaan ataupun semula jadi dan fizikal ini penting kepada kelancaran sesuatu perniagaan. Jadi untuk 1.4b ini kita selesai di bawah 6 faktor di bawah persekitaran umum. Jadi seterusnya kita lihat kepada seterusnya di bawah 1.4c yang menerangkan tentang pengaruh pihak berkepentingan dan persekitaran umum terhadap perniagaan. So ada 8 pihak berkepentingan, ada 6 persekitaran umum yang akan mempengaruhi perniagaan. Jadi di sini kalau pihak berkepentingan, dia adalah faktor yang kita panggil akan beri kesan secara langsung kepada perniagaan. Dan faktor ini boleh dikawal sebagai contoh kalau dari segi pekerja, kalau dari segi pelanggan. So ini kita dapat kawal tapi dia akan beri kesan ataupun mempengaruhi secara langsung kepada aktiviti perniagaan. Manakala persekitaran umum sebagai contoh teknologi, ekonomi adalah satu persekitaran umum yang tidak boleh dikawal dan dia akan mempengaruhi perniagaan secara tidak langsung. Contohnya di sini kalau kita lihat perubahan teknologi. So yang mana kita tidak dapat mengawal perubahan teknologi yang amat pesat dan ini akan mempengaruhi secara tidak langsung kepada produktiviti perniagaan. So kalau kita tidak menggunakan teknologi yang terkini, dia akan mempengaruhi produktiviti pengeluaran sesuatu perniagaan. Betul tak? Jadi pada masa yang sama sebenarnya kedua-dua persekitaran ini akan memberi kesan ataupun mempengaruhi sesuatu perniagaan di dalam memastikan perkembangan sesuatu perniagaan tersebut. Jadi sehingga 1.4 sini selesailah untuk bahagian subtopik 1.3 dan 1.4.
Okey, jadi oleh itu selesailah beberapa subtopik pada hari ini. Yang pada mulanya hari itu kita dah selesaikan bahagian 1.1 pengenalan perniagaan, 1.2 kepentingan perniagaan, 1.3 untuk hari ini fungsi perniagaan dan 1.4 persekitaran perniagaan. Jadi oleh itu kita akan sambung semula pada jam yang seterusnya untuk bahagian 1.5 entiti perniagaan. Jadi alhamdulillah selesai hari ini. Kita jumpa lagi pada jam yang seterusnya untuk video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.